أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama, dan pada malam ini kita bercakap tentang adab-adab bersama dengan orang yang berhutang. Jadi apakah adab-adab kita sebagai pemberi hutang ini? Apakah yang baik kita buat kepada orang yang berhutang dengan kita? Kerana kebiasaannya orang yang berhutang ini adalah orang yang susah. Mereka yang berhutang ini orang yang tak ada, sebab itu mereka berhutang. Dan mereka ini kebiasaannya adalah orang yang tidak bergaji tetap, tidak ada pendapatan tetap, dan mereka ini kerja pun tidaklah memberi pulangan yang baik dalam diri mereka ini. Jadi atas asas inilah Islam kita ini membuat beberapa adab yang bagus untuk kita yang diberi oleh Allah nikmatnya, yang ada lebih, yang boleh kita beri ke orang berhutang ini suatu kelebihan. Boleh beri ke orang, boleh berhutang dengan kita ini suatu kelebihan, kerana Allah Ta'ala mengurniakan pada kita lebih daripada keperluannya. Kerana orang yang beri hutang ini, mereka biasanya hak lebih dia beri hutangnya. Kalaulah dia nak pakai juga, kalaulah dia nak guna juga, tentulah dia tidak akan beri hutang kepada orang lain. Jadi payah nak cari orang yang tak ada dia beri hutang kepada orang lain. Kalau ada pun sebuah kisah di zaman dulu, di mana disebutkan kisah ini dalam kitab-kitab berkaitan dengan berhutang, iaitu tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat yang baik ini berkawan mereka, dekat rapat mereka, sehinggalah satu hari seorang daripada mereka ini balik ke rumah, lalu bini dia mula beritahu tentang hari raya hak dekat dah. Lalu anak-anak tak ada kain baju, lalu bini dia mengadu pada dia supaya dia ni carilah kok mana pun sekurang-kurangnya, kata bini dia, kita orang tua dak beraya dak apa, tapi budak-budak bila tengok saing-saing beraya, mereka turut sama nak pakaian baru dan nak beraya. Jadi katanya orang yang berada dalam keadaan susah gitu tadi, dia pun pergi ke masjid. Pergi masjid, duk fikir nak buat macam mana supaya anak-anak ni boleh beraya. Jadi bila sampai di masjid, pas ke malam orang balik, dak balik lagi. Kerana dak jumpa cari jalan, malu ke bini, jadi dak balik. Malam tu duk fikir nak cari duit kok mana. Di sinilah mari dalam hati dia pinjam dengan seorang sahabat dia yang mana berketurunan Bani Hashim. Kawan dia tu seorang tu keturunan Bani Hashim, keturunan Nabi SAW, yang mana dia ni minta supaya boleh tak pinjam dulu, ala ada denganmu, ikutlah berapa yang mu ada, mu berilah. Lalu dia hantar ke rumah dia 1,000 dirham. Dia 1,000 dirham ni banyak dah.
Jadi sebelum dia nak guna 1,000 dirham tadi, dah baru siapa ada cok saing dia di uncang dia tu, ada cok saing dia Bani Hashim tadi. Bila siapa je dak nak wi ke bini dia, mari saing nombor 3. Mari saing nombor 3. Saing nombor 3 minta hutang. Boleh tak mau wi ke aku dulu dalam 1,000 ke, aku nak pakai dulu. Dia ni dak nak wi ke bini, dia wi ke saing nombor 3. Jadi daripada saing nombor 3, pitih itu rupanya yang Bani Hashim tadi minta berhutang dengan nombor 3 rupanya. Dia wi kat orang, tapi dia tak ada juga. Dia royak saing dia hak nombor 3 tu ada dak pitih, kawan tu pergi hutang pulak dengan hak boleh pitih tadi. Akhirnya ucang tu siapa mula kepada kawan dia Bani Hashim. Bila siapa dia panggil orang hak dia beri hutang 1,000 tadi. Dia panggil, dia kata, "Gua ni pitih ni balik mula ke aku. Padahal aku wi ke mung dah ni." Dia kata saing kita nombor 3, dia kata perok nak akan pitih. Lepas tu aku wi ke dia. Iyalah dia perok ke aku yang minta dengan dia waktu dia perok. Jadi 3 ni akhirnya siapa cerita kepada khalifah di zaman tersebut. Bila siapa cerita itu ke khalifah, lalu khalifah Bani Abbasiyah masa itu memberikan 7,000 dinar. Kerana hubungan yang hebat gini 3 orang ni sanggup wi hutang walaupun tak ada ni, tak jadi payah nak cari zaman gitu. Jadi khalifah wi 7,000. Lalu 7,000 dinar ini 1,000 wi ke bini hak nak raya tu. 6,000 lagi dia bagi 3, dua seorang. Inilah cerita yang dikira antara persahabatan yang ajaib yang dimuatkan oleh para ulama kita. Nak kabur ada orang gitu, dia tak ada, dia hutang ke orang, dia pergi minta dengan orang lain tak ada ke, pergi minta dengan hak tu, akhir pitih balik mula ke rumah dia, pitih hak tula. Dalam uncang tadi nampak di sini bagaimana hebatnya persahabatan yang ditunjukkan oleh 3 orang tadi yang berlaku dia di suatu zaman dulu menjadi satu perkara yang sampai ke istana, dan istana memberi hadiah di sebalik perbuatan akhlak yang baik 3 orang sahabat tadi, tuan-tuan. Jadi di bawah tajuk pada malam ini kita nak sebutkan adab yang bagus kita buat dengan orang yang berhutang dengan kita ni. Itu adabnya kita berilah tangguh pada dia. Ini suatu perkara yang mulia, tuan-tuan. Kita beri tangguh. Dia bukan senang. Kita setengah-setengah orang bila siapa aja telefon lalu. Dah keadaan 3 minggu baru telefon dah. 3 minggu telefon dah. Padahal tarikh deadline tu maknanya bulan depan. Akhir bulan telefon dah. Telefon kongkak. Wana mu nak tanya hutang mu ni 3 minggu lagi tanya dah. Dah ambo nak tengok je nombor mu tukar lagi. Bak mu ni rajin tukar nombor. Lepas tu jadi ambo terang telefon dia kata, nak khabar setengah kita ni. Waktu bayar dak siapa lagi tanya khabar dah. Tu. Kalau jumpa di tempat makan puluk pitah dulu nak pergi salam. Ana tengok kawan tu ada, aku buat pergi salam betul nak khabar ana hutang dah dekat dah. Ini yang kita kata bagaimana hutang ni adab kita malam ni yang kita nak cakap ialah memberi tangguh kepada orang yang benar-benar tidak mampu ini, tuan-tuan dia. Jadi penangguhan ini janganlah kita makan riba pula. Jadi kebanyakan kita bila tangguh, bayar bil sikit dah tangguh. Patut bayar dah. Tu nak berapa? Sebulan bulan tambah 1 hari. Itu riba. Ini amalan riba yang banyak berlaku dalam dunia hari ini lah. Pusat-pusat keuangan yang mana mengamalkan riba banyak berkait dengan tangguh. Jadi kalau muat 2 tahun kita makan dalam 6%.
Kalau muak 3 tahun, kita makan 9%. Kalau muak 4 tahun, kita makan 12%. Mu nak buat apa, aku makan semua. Kerja aku ni makan. Tak, lagi boleh makan, boleh mamuh, aku mamuh. Itu dia panggil riba. Dia panggil. Bila tangguh sikit, bila lama sikit, naik lalu bunga. Ini orang panggil riba. Yang mana ditentang kuat oleh Islam kita, yang diisytiharkan perang oleh Allah kepada pemakan riba. Jangan ada di kalangan kita ni buat PA begitu, di hari akhirat jalan uyung serupa orang yang kena rasuk di jin dan setan, masuk dalam body dia jalan huyung hayang kali. Orang yang mana makan riba ini akan berada dalam sungai daripada darah. Lalu dalam keadaan tersebut kita dapati dia ni perut dia besar kerana makan riba daripada orang lain. Jadi kita beri tangguh tuan-tuan dengan peri ya. Tak ada ambil apa-apa. Jadi kalau kita ada beri hutang ke orang, nampak mepeh, nampak dak urut, kita beri tangguh. Dan pada malam ni kita nak tengok apa benda kelebihan beri tangguh ni. Kita patut boleh dah tak dalam kepala kita akhir bulan dah ni gaji tubik dah ni. Patutnya bayar dah ni. Habis punah habis rancangan kita. Kita rancang boleh pitih akhir bulan ni. Kita nak guna macam-macam cara. Nak buat macam-macam pitih ni boleh buat. Oleh kerana tu dia bila dengar orang telefon, lalu telefon pula kabur tak boleh bayar. Kanja juga dia. Rancangan dia habis terbang. Nak buat belum ni jadi tak boleh nak buat kerana hutang orang tak bayar. Jadi apakah yang mana kita kata keistimewaan orang yang menangguhkan kepada orang lain? Apa benda keistimewaan waktu malam ni yang kita nak baca malam ni? Moga kita orang Islam ni, kita ada Allah Ta'ala. Kita ada Allah yang memerhatikan tindakan kita ni. Jadi apa dia kelebihan? Kita anjuk ke orang, dah apa lama tak ada lagi, aku lah bulan depan. Bulan depan sama juga, telefon pula kata tak ada pula. Memang tak ada sungguh. Bukannya ngelak, setengahnya hutang tak bayar. Pakai kereta Mercedes. Tukar hak lain kereta. Dah tukar kereta, bini lain pula sore lagi. Ni nipu lebong, gini zalim, gini dosa menzalimi orang. Yang mana kita dah sebutkan dulu, orang yang kaya, yang mampu melewatkan bayar hutang, maka ia adalah zalim. Nak zalim ni tak perlu jadi pemerintah. Nak zalim ni tak perlu jadi Firaun. Nak zalim ni padang cukup ada pitih tak bahaya, padang dah zalim dah kita. Kita ingat zalim ni kena jadi Firaun dulu baru zalim. Tak, kena faham molek. Zalim ni cukup mu ada bayaran, mu ada pitih, mu ada kemampuan, mu tak bayar. Lalu mu buatlah macam-macam alasan. Ini dah dikira zalim. Makan hutang orang. Orang tolong siapa hak dia. Percaya ke dia. Ambil lah dulu. Rela untuk serah kepada kita pakai dulu. Sampai masa kita buat dah ingat orang. Inilah yang kita kata hak ni zalim. Ada pun hak kita cerita malam ni, memang hak mepeh. Memang hak dok urut. Memang hak tak ada. Memang orang hak perut. Memang orang yang memang kita kata tidak memiliki untuk nak bayar sesuatu kepada kita. Maka malam ni adab kita dengan orang begini ialah kita memberi tangguh kepada mereka, tuan-tuan. Jadi yang pertama sekali yang kita nak sebutkan pada malam ini, di mana Allah Ta'ala sendiri khabar dalam Quran, supaya mana-mana tuan hutang berilah tangguh kepada orang yang susah. Rupanya beri tangguh ni ada di dalam Al-Quran. Beri tangguh ni ada. Kalau mu nak molek lagi, pakai cincang terus. Hak tu kau molek. Ni tak cincang ni, hak ni nak suruh tangguh je. Tu memang dah. Arahan Allah suruh tangguh, tapi ada hak molek lagi.
Moleknya hapus kira-kira. Hak tu hak moleknya. Tapi tangguh. Hak tu pun kira grade tinggi dah. Dak apa dah. Moga kita nak wis saja hapus kira-kira ni. Kita pun naik juga nak ulih. Sia 3 amal ngak senang nak ulih. Kita naik juga nak wis hapus kira-kira ni bukan senang. Tapi nak kabur hapus kira-kira lebih baik daripada tangguh. Bak tangguh ni dia kena mikir cari. Tangguh ni dia kena mikir cari nak ubi balik kita. Maknanya malam-malam dak tidur kat dia. Malam-malam dak boleh nak mimpi sedap juga dia. Kerana apa? Kerana dia kok mana pun sampai masa orang akan tanya. Aku mana nak bayar tau? Bila nak bayar? Ini yang kita kata bahawa tangguh ni ia winapah kedua. Tapi kalau hapus kira-kira hak tu adalah yang terbaik. Tu terbaik kita dah sebutkan dulu bagaimana orang yang memberi hutang ke orang ni dikira semacam bersedekah pada hari biasa. Bila dah habis masanya tangguh pula macam 2 kali sedekah kepada orang tadi ni. Hadis yang telah kita baca dulu, lebihnya perbuatan tangguh kepada orang yang tidak berjaya membayar hutang kita ni. Jadi firman Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jikalaulah orang itu yang berhutang itu orang susah. Orang susah. Orang susah, orang miskin lah. Orang yang tak mampu nak bayar, maka berilah tangguh ia sehingga dia senang. Maknanya gitu. Ayat Quran kabur kepada kita dilarang makan riba. Kita dilarang ambil lebih. Kita beri hutang dia kerana Allah sungguh. Tapi dak orang bayar juga. Kali lagi sini Allah minta orang hak beri hutang itu supaya tangguhlah kepada orang tadi. Jadi awalnya beri hutang dak ambil riba dah. Waktu sekarang molek dah. Beri hutang dak ambil riba. Itu hak awal tu. Lalu hak nombor 2, dak boleh nak bayar, we tangguh pula. Itulah kita kata kalau hadis khabar masa we hutang macamlah sekali sedekah, lepas tarikh siapa dak bayar juga macam 2 kali sedekah. Nak khabar di situ kesabaran pada pihak yang memberi hutang supaya sentiasa ingat kepada pahala dan janji daripada Allah bila kita lewat bayar hutang daripada seseorang tadi. Kita sabarlah kerana melihat kepada janji yang mana pada malam ini kita nak baca beberapa janji yang disebut oleh Nabi SAW bagi orang yang memberi tangguh kepada orang yang susah ini. Lalu dalam sebuah hadis pada malam ini riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mana dalam hadis ini Nabi beritahu pada kita antara sebab mu nak suruh doa mu mustajab atas dunia dan juga mu nak selamat daripada huru-hara hari kiamat ialah dengan memberi tangguh kepada orang yang berhutang. Dia kalau mu nak doa mustajab, inilah cara dia. Inilah dia. Hamba duk doa anak hamba duk berubah-ubah ustaz. Tak ada ustaz lah pula doa hamba puas dah. Mak dia sendiri doa dak adim dia. Ko ustaz doakan mana tahu molek. Dak ustaz orang yang kira dekat dengan Tuhan dia kata, ustaz corona dak mari. Dak ustaz ni kalau lah seimbang suhu 36 dak jejak. Padahal ustaz mandi tadi belum nak mari ngajar mandi dulu. Dak. Tu buat gitu 35.7. Orang kata, ustaz corona dak mari sejuk dia. Bukannya demam panas. Dak. Nak kata bahawa ramai hak pesengan gitu dia puasa doa dia tidak mustajab. Dia nak cari ustaz buat air tawar dah. Jadi malam ni kita kabul lalu dah. Penawar dia yang tak ada jual di farmasi malam ni. Iaitu mana-mana anggaran doa dak mustajab. Minta lama dah. Anggaran dak jadi-jadi juga hak ye nak. Jadi malam ni hadis Nabi khabar kita apa benda obat dia
apa benda rahsianya supaya doa mustajab dan di hari akhirat selamat dari huru-hara yang ada di sana tadi. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an tustajaba da'watuhu wa ta'ankashifa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Siapa dia yang nak. Hadis ini mana kita kata tadi adalah diwayatkan daripada Ibnu Umar, dan hadis ini sendiri kalau dilihat dia ada daripada Musnad Imam Ahmad. Itu hadisnya berbunyi, tuan-tuan, pia-pia hak nak doa mustajab. Pia-pia hak nak doa mustajab. Kita ni sampai kena minta khus dalam doa supaya Tuhan mustajab. Kena minta, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'a la yustajab. Biasa mu dengar doa gitu. Mu dah ajar dengar doa gitu. Hai Allah, kita minta berlindung dari hawa nafsu hak dak puas-puas. Tu nyakit juga. Dak puas tu. Tu jadi susah tu. Menyebabkan jadi gila kali duk pergi cari tina situ sini dak puas. Jadi Tuhan wi dak puas. Tu jadi bahaya. Kemudian lagi minta berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Asal masuk mayam mikir lalu. Duduk saja-saja gini dak hari mikir. Jenis ada bahasa gitu. Ia dak boleh akak takbir je mikir lalu. Oh ya jadi habisnya tarik habis. Kisah-kisah, masalah-masalah, kejadian-kejadian habisnya tarik habis. Hak dak ngena dengan dia pun. Dak ngena dengan dia darurat ke dak darurat. Dak kait dengan dia. Oh duk mikir dalam mayang darurat sudah dah hamba kali ni. Nak akak duduk di kuala ganu dak gerak hamba darurat bunyi darurat dak. Tu dak kait dengan dia pun duk mikir dia nak darurat ke dak. Ya, supaya agung dia duk mikir dia tu. Allah kata ini kakak yang kita kata asal takbir mikir lalu dah. Ni hak gini daripada hati yang tidak khusyuk, tunduk pada Allah Taala, dan daripada doa yang tidak mustajab. Min doa illa yustajab atau min da'watin la yustajab laha. Daripada doa yang tidak mustajab. Hak tu khuh ada orang minta tu dalam doa pahmayang yang kita kata doa tidak mustajab ini benda yang berleluasa. Dan lalu malam ni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia khabar kita ubat untuk nak mustajab doa. Ubat dia kata pia-pia yang nak doanya mustajab dan dia nak terlepas daripada huru-hara kampung akhirat, falyufarrij an mu'sir, maka hendaklah dia pelepah ringankan pada orang yang susah. Ini tolong pelepah kesusahan orang. Dia tak boleh bayar lagi, tangguh. Jangan kita duk teruk juga. Duk teruk juga. Tahu dah. Awang tak ada. Awang tak ada benda. Kerja tak ada bulan ni. Tak masuk income, tak masuk bulan ni. Tak ada orang panggil. Kalau ada orang ajak pergi ke laut. Ada orang ajak pergi ke laut. Kalau boleh juga. 20 hiyar, 15 hiyar sehari pergi ke laut. Tolong-tolong tarik buka boleh lah. Untuk nak buat kerja lain, tak pandai. Orang ajak pun siang je. Mari lah. Pergi ke laut. Nak suruh pegang ke steering mudi. Tu balik mula ke perahu. Dah, bukannya ni pandai. Suruh dia pegang mu ke mudi. Mudi dah balik kapung mula. Ada ke ni? Nak kata, ada je bahasa yang tak reti. Ada orang siang ke dia, bawa lah waki. Ada. Jenis bahasa nukang, ambil dia bawa wak kucas seming. Wak olah-olah untuk tolong orang. Tak. Boleh lah. 30 hiyar sehari. Gini, kita tahu dah. Bulan ni tak ada kerjaan, tak ada projek. Projek nak buat mana, corona tak boleh buat projek. Corona tak boleh nak buat. Oleh kerana tadi kita hak tahu, kita hak reti. Ini bahasa susah ni. Akan ada angin ni tangguh.
orang gini doa mustajab dan juga kampung akhirat dilepaskan daripada kesusahan. Kampung akhirat susah jauh daripada sini. Sini susah sikit boleh cari saing. Sini susah sikit boleh pergi motor wakil. Dengan susah-susah mungkin motor wakil sini boleh. Tu. Kampung akhirat tak ada tok wakil dia ni. Nak cari mana? Tak ada tok wakil di kampung akhirat. Sahaing punya lari. Kampung akhirat. Mau nak mana? Cocok PT ATM tak ada. Mau cocok pun nak beli pun dia kalau mau boleh cocok pun. Waktu kita kata kampung akhirat huru-hara memang susah. Oleh kerana tu ni atas dunia ni kita ambil tindakan awal. Dia kita sapa kampung akhirat jadi senang. Tak ada jadi huru-hara sekali. Di kerana sana jawapannya kita pelepaskan kesusahan orang. Tu kaedahnya. Mana susah mau pelepah. Ini kerjaan Islam kita. Susah orang kita pelepah. Nabi kata yang cakna dia, yang cakna kepada janda itu, maka seperti berjihad di jalan Allah dan bangun malam sepanjang malam. Kerana Nabi tahu buat janda ni susah. Ni susah lah ni. Cakap hak ni orang puan nak marah lalu aku malam ni. Pasangan Nabi kata begitu. Pia-pia yang cakna kepada janda, perbuatan dia tu macam berjuang fisabilillah siang hari, macam bangun malam tengah malam sampai sepanjang malam. Setara tu. Kerana buat janda ni memang ada anak. Nak pergi makan tak ada. Ini menyebabkan kita kata mana Nabi pelepas susah orang ni memang dia sebutkan kelebihan dalam agama kita ni. Orang susah kena pelepah kesusahan dia tadi. Ini yang kita kata bukannya masalah libatkan orang miskin saja, libatkan janda saja, melibatkan lagi pada orang OKU yang tidak ada mata pencarian. Yang payah ni orang susah. Tak termasuk lagi dalamnya orang-orang yang kita kata tidak memiliki peluang pekerjaan di dalam dunia kita hari ini. Setengahnya ngaji tak berapa pandai. Tak. Ngaji tak berapa pandai. Kemudian pula rank pun tak ada. Dia otak pun tak berapa cerdik mana. Itu kena tolonglah. Tu kena berilah bantuan. Kerana orang gini nak buat macam mana dah. Ya, kita nak suruh ngaji sekolah dia tak boleh. Setengah-setengahnya ada orang sebegini. Yang jenis maksudnya otak tak berapa ligak. Jenis lembak-lembak. Ni setengahnya kita kata walau dok OKU pun dia memang tak ada peluang untuk nak mencari rezeki dengan seperti orang lain. Lalu yang kedua tuan-tuan, kita anjurkan kepada orang yang berhutang kali ini, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mana riwayat ini mengatakan bahawa orang yang akan diberi perlindungan bayangan oleh Allah di hari kiamat di bawah aras Allah ialah orang yang memberi lewat bayaran kepada orang yang berhutang. Jadi nak boleh teduh kampung akhirat ini salah satu daripadanya. Mu nak duduk teduh di ni, teduh ni selesa lah kita tempat teduh. Tempat teduh ni tempat selesa lah kita kata teduh. Moga tahu sajalah. Sana ni bukan ada pohon kayu mu nak duduk. Mau panas-panas boleh nusuk pohon kayu. Tak boleh bawa kayu pun bawa payung. Tak boleh bawa payung pun aku boleh kok cari atap-atap, bucu-bucu atap rumah orang. Ni tak tepatnya yang kita kata tak ada apa-apa perlindungan bayang pada hari itu kecuali amalanmu. Jadi hadis Jabir bin Abdullah ini dia khabar pada kita malam ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya man sarrahu ayun najjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah wa ayudhillahu tahta arsy falyunzar mu'siran.
Falyunzir mu'siran, falyunzir mu'siran. Iaitu Nabi kata pia-pia hak kuasa nak selamat daripada huru-hara hari kiamat. Maknanya lebih kurang. Hadis tadi kata nak selamat dari huru-hara hari kiamat, hak ni pun sama, menunjukkan bahawa Nabi dia cakap tak berubah. Jadi hadis yang kedua ini, kalau kita tengok di sini, memanglah hadis ini menyebut pada kita siapa yang mahu, siapa yang suka dan ingin Allah menyelamatkan dia daripada huru-hara susah kapung akhirat tu, dan dia nak dapat duduk bawah lindungan bayangan bawah aras Allah Ta'ala, maka hendaklah orang tu beramal, iaitu menangguhkan kepada orang yang susah. Dari nak apa benda lagi? Dua dah malam ni kita baca, semuanya suruh pelepah kesusahan orang. Tu malam ni kamu duk tengok hadis kita ni menjuru ke arah tu. Jadi pelepah susah orang antaranya anjuk, wi tempoh, wi masa, wi tangguh orang yang berhutang. Kelebihan yang kita kata dapat ni setengah-setengah pihak keuangan menangguhkan moratorium ke benda. Aku pun tak apa tahu juga nama moratorium kat benda. 6 bulan dak payah bayar. Tu gelepar kali dah. Dak ayah 6 bulan. Dak pas 6 bulan kerja tak ada juga. Dah dak gelepar apa benda. Setengah-setengahnya lah baru ni kan. Daripada bulan 3 sampai bulan 10 ke berapa baru ni. Dak payah bayar katanya. Sorok ramai harus ni. Dak payah bayar. Dia kata moratorium ke apa benda. Nama dia. Kakak apa benda. Nama dia tu tak. Nak khabar bahawa penangguhan bayar itu arahan pihak kerajaan tu. Kalau ikut bank, awak dia tak nak main tangguh-tangguh ni, jadi susah ke dia tau. Seolah-olah penangguhan tadi banyak dah tu. Dia tangguh tadi katanya bila kau lama ada lagi cah lain pula. Itu benda hari ini memang begitu. Hak mana dia hak tukang hutang ke orang, kekoh orang semua. Kok mana-mana tangguh tak tangguh, paling lama pun 6 bulan pun ada benda-benda yang kadang-kadang yang kekoh juga kok lain tu tetap ada. Maknanya tangguh tu tangguh hak orang panggil modal je. Hak untung hak tu tetap gerak juga. 6 bulan kena bayar juga untung dia. Jadi ini benda yang kadang-kadang diperbahaskan pada hari ini mengenai penangguhan bayaran. Dan kita dapati malam ni tuan-tuan, cara untuk nak selamat huru-hara kapung akhirat, kemudian nak berteduh kapung akhirat, tak ada cara lain dah tangguh bayaran orang yang berhutang. Tangguh dia setiap hari duk tangguh ke dia. Yang mana kita kena faham molek bahawa hutang ni lagi tak bayar dia, lagi itulah nyawa dak naik maka langit. Seksanya orang yang mati tak bayar hutang dia. Dia tangguh ke dia. Dia tak bayar tak apa. Nyawa dia nanti akan tergantung langit dengan bumi. Nak khabar seksanya orang yang terlibat dengan hutang ni, yang mana mereka mengambil hak orang lalu memusnahkan hak orang tadi, tidak mengembalikannya semula, tuan-tuan. Bukan setakat itu saja, pada malam ini juga kita nak sebutkan lagi bagaimana antara orang yang paling awal yang mendapat perlindungan bayang hari akhirat ialah orang yang memberi tangguh. Maknanya orang yang dapat bayangan Allah ni banyak. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhum. 7 golongan yang mendapat perlindungan bayang Allah pada hari tak ada payung, tak ada apa-apa perlindungan. Ada 7 golongan. Antaranya ialah pemimpin yang adil. Tu dia dapat di hari akhirat. Antara lain lagi orang yang melekat hati dia di sejik. Orang lekat hati dia sejik, hati dia gantung di sejik, balik wasa nak mari mula, sebab hati ada sini. Ni nak khabar. Itu orang panggil hati melekat di masjid.
Dia balik dak bawa, hati dia dak bawa. Dia balik je sakut dia, sejik hati dia. Balik baru ingat, hati kita ada sejik. Gitulah. Nak kata orang ya, hati melekat pada masjid. Bila kata PKP ke, Allah. No. Nengung lalu, sedih lalu dia. Tak lagi hati dia ada di sejik. Hati tak ada, balik di rumah supaya tak ada hati dia. Nampak macam ke gelonggong. Dada dia ingat ke sejik. Kerana situ tempat dia sakut hati dia. Jadi bila orang kata PKP kau, susah lalu ada. Dan dia tak lagi sejik. Nak pergi sejik ni jadi suatu kehilangan ya besar. Ini orang gini boleh bayangan arah di sisi Allah Ta'ala. Orang yang mana orang puang ajak buat jahat, dia kata dia takut pada Allah Ta'ala. Ini orang muda yang membesar dia sejak remaja adalah berabdi kepada Allah Ta'ala. Sebegitu juga dua orang saing. Yang saing dia kerana Allah Ta'ala. Orang yang mana dia ini berdoa dia kepada Allah. Yang keadaan gelap dia berdoa pada Allah Ta'ala. Mengalir air mata dia. Ini takut pada Allah. Orang yang mana memberikan suatu derma, beri sedekah dalam keadaan tangan yang kanan ulu, tangan kiri dok sedar. Nak khabar ikhlasnya dia, tak ada langsung nak ukit-ukit mengingati perbuatan yang baik ini. Ini contoh kita kata orang yang dapat bayangan Allah. Cuma kita nak khabar hak mula-mula boleh payung, boleh lindungan, boleh duduk bawah arah Allah Ta'ala hak mula-mula pia ni. Jadi menurut riwayat Abul Yusr radhiyallahu anhu, mana melalui riwayat ni dia khabar pada kita pia hak mula-mula kali hak boleh dapat bayangan ini, perlindungan daripada huru-hara akhirat ini, pia hak mula-mula sekali tadi. Ini pia hak mula-mula sekali yang dapat bayangan pada malam ini melalui sebuah riwayat katanya ushidu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sami'tuhu yaqul inna awwalan nas yastadhillu fi dhillillahi yawmal qiyamah la rajulun anzara mu'siran hatta yajid syai'an aw tasaddaqa alaihi bima yatlubu yaqul mali alayka sadaqah ibtigha'a wajhillah wa yakhriqu sahifatahu. Itu hadis Abul Yus radhiyallahu anhu mengatakan, aku bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengar dia dengan telinga aku. Mana dia serupa dengan Allah. Bahawa dia dengar lek-lek Nabi kata. Apa benda Nabi kata? Iaitu Nabi kita kata orang yang paling awal sekali berlindung di bawah bayangan Allah. Orang berlindung ni ramai kita khabar tadi 7 kumpulan hak boleh dapat lindungan bayang Allah. Tapi hak awal-awal kali kita ni memang dah boleh nak awal kali dah. Kerana relax sikit duduk bawah lindungan dah. Ni tapi dah tahu saja amalan muak ke dak. Nak duduk bawah teduh ni tah ni amalan dia malam ni iaitu aku naik saksi, aku dengar lek-lek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Dia kata orang yang pertama sekali dapat perlindungan di bawah bayang Allah hari kiamat ialah orang hak tangguh ke orang susah. Orang hak tangguh ke orang susah. Tu hak dikira dapat bayangan Allah Ta'ala. Dia munak, tu boleh lah. Berilah tangguh ke orang. Beri tangguh ke orang. Wana hutang, hamba kan nak mari hutang, hamba ambak dulu lagi. Nak beri tangguh apa tu? Susah lah mu. Hutang pun mudah beri. Tak usah nak beri tangguh. No. Yang ada air mari lah. Muka mu sama. Yang ada hutang aku, pergi hutang dengan alung. No. Kita hutang pun tak beri dah. Tak usah nak tangguh. Main berat, main nang gitu. Kita dah khabar dah minggu lepas macam mana memberi hutang ke orang ada lebihnya. Kita ngaji dah minggu lepas. Kita dah ngaji dah minggu lepas. Beri tangguh ke orang
atau we hutang kat orang ada kelebihan. Kita baca dah. Kamu nak suruh aku baca pula sekali lagi? Tak. Nak baca sekali lagi boleh. Moga radio tak ada ni malam ni. Tu yang aku tak ada masalah ni. Nah, maksud habis 8.30 boleh malam ni. Moga barang tak ada. Nah, mu dak payah tunggulah ni dak nyala malam ni. Nah, dah ada nyala malam ni. Jadi nak kabarnya bahawa bagaimana kita dah baca dulu orang yang memberi tangguh kepada memberi hutang pada orang lain. Antaranya kita baca semula sebuah hadis yang mana riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa memberi hutang ke orang ia adalah sama seperti setengah sedekah. Maknanya kita beri hutang macam ke hutang dapat pitih mula, pahala setengah sedekah boleh pada kita. Itu hadis Ibn Mas'ud. Manakala hadis yang kedua riwayat daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Ini yang mengatakan iaitu sekali hutang waktu boleh pahala macam bersedekah. Hutang 200 macam 200 ya sedekah. Apabila siapa masa bayar tangguh pula waktu 200 ya jadi 400 ya sehari. Nak apa benda? Hutang 200 macam 400 ya sehari sedekah. Tangguh sehari. Esok pula 400. Esok pula 400. Tengok. Itulah kelebihan hutang kau orang. Ni kita kadang-kadang dengar saja je. Dak degih aku tak. Mu bacalah hadis pun benda pun. Aku dak hutang. Anak aku tahu dak. Angat hati pedas jenis payah nak bayar. Ni kerana tadi kita kata jangan fobia dengan memberi hutang kerana mu nak agak sedekah bila mu nak sedekah. Nak tunggu mu sedekah bila? Kadang-kadang capu dah. Orang minta sedekah pun kadang kita tak mampu nak beri banyak. Jadi caranya ini dia. Beri hutang ke orang semasa beri macam kita sedekah dah. Lepas pada tarikh habis dak ayar lagi, sehari macam 2 kali ganda. Itulah lebihnya memberi hutang pada orang, berilah tangguh pada dia. Lalu kita sebutkan tadi orang yang paling awal sekali, orang yang paling awal dapat lindungan bawah arah Allah Ta'ala ialah orang yang memberi tangguh kepada orang yang susah. Mana kalau orang susah kita beri tangguh. Itulah tak kira lah. Jangan ambil peluang lah. Zalim kau orang pula. Dah mudah boleh bayar. Dah ada mawih lah dulu. Aku pakai mutum. Kalau mudah boleh bayar juga, aku ambil pula kereta mu. Tu zalim kau orang gitu. Ni bukan boleh bayang kapung akhirat ni. Ni dah apa bayang bila-bila ni. Dak jumpa cari bayang kata. Seksa kau orang tahu dah orang susah. Dah mu nak tangguh lagi seminggu lagi, mu nambah 30 ya lagi. Dak ada kok ni macam ni bahasa angkin ni. Jadi lebih sikit suruh bayar pitih lain pula. Macam-macam lah. Ya kita kata dalam dunia hari ini, inilah Allah Ta'ala uji kita. Sama manusia dia nak tengok hamba aku sama dia ruana. Aku nak tengok dia nyawak ruana sama-sama hamba ni dia wak ruana. Tu Tuhan perhati kita. Kita duduk atas dunia ni bahan orang zalim ke orang ataupun juga kita melakukan keburukan kejahatan, dia tengok macam mana kita handle sesama kita, sesama orang Islam kita ni, macam mana kita muamalah dia. Jadi orang yang pertama sekali yang mana diberikan bayangan di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat, orang yang melewatkan menangguhkan pada orang yang susah sehinggalah orang tu mendapati sesuatu, seorang dia boleh sesuatu. Dia tangguh, siapa mu ada? Tak apa mu jangan habis bang, mu ada mu bayar. Tu ramai orang itu kita dengar gitu, ada bayar. Makna dia orang jenis bahasa baik hati. Dah apa lah, ada membayar. Dah tak ada. Tak ada. Dah nak kata tak bayar kamu, buat tak ada sama dah. Kok mana-mananya gitu lah. Ada membayar. Kalau mau mati bakal habis. Ada kok gitu. Ya boh dengan mati baru habis. Tu ada jenis gitu. Ni selagi mu hidup, mu boleh bayar, mu kena bayar. Aku nak. Kalau mu mati bakal habis. Tak apa. Ni jenis saing baik sungguh lah ni.
Ini saing baik ni. Ini kita kata memang saing sungguhlah ni. Tak apalah. Mutang aku jadi hutang lagi mau hidup. Yang penting mau hidup kena bayar. Aku nak. Kalau aku mati pakai habis, tak apa. Itu ada setengah-setengah kita saing baik sungguhlah ni. Ya ni bahasa gitu ni. Ni tolong saing kat dia. Ni tahu sajalah. Kita hidup ni ada yang kurang bernasib baik. Jadi orang yang pertama sekali yang akan dapat bayangan di bawah arah Allah di sisi Allah hari kiamat, orang yang melewatkan, menangguhkan untuk orang yang susah, sehinggalah orang tu mendapat sesuatu. Kemudian dia kata lagi, ataupun kalau dia tak tangguh pun dia sedekahkan apa yang diutang tadi. Dia hutang tak aku sedekah kamu lah. Itu juga caranya. Dia kata pada saing dia, harta aku ada ngemung tu, hutang tu, pakai sedekah lah. Kerana mengharapkan redha Allah. Kemudian dia pergi siap kertas buku 35. Dia pergi siap depan orang tadi. Ni. Buku 35 lah ke buku dia orang panggil. Buku 5 hak ni. 35 ke orang ni. Buku 35 tak ada dah ni buku tu. Ni, hak kecil je satu je tu. Nyebuh situ. Orang dulu senang nak selit mana tu senang ada. Nak buat buku besar kan tak padang. Dia padang sebuku tu je untuk seorang. Apa duk dalam tu. Jadi dia siap. Nak kabarnya ikhlasnya dia sedekah dak bayar. Ini kelebihan kita kata pada orang yang membuat demikian tadi. Masa kita ambil sikit lagi ya. Moga malam ni bebas sikit malam ni. Kita ambil buah hadis lagi untuk akhirnya. Tak boleh lama sangat ni. Sejik bandar ni orang ada kerja banyak. Akhir sekali lah yang kita kata, akhir sekali pada malam ini, iaitu nak beritahu tadi, orang yang melewatkan pada orang yang susah dan orang yang biarkan hutang tak payah bayar ini, orang begini dapat kelebihan jauh daripada panah api neraka. Ini riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid wa huwa yaqul bi yadihi hakadha man anzara mu'siran aw wada'an minhu anhu waqahu Allahu min fayhi jahannam. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid dia. Dia keluar ke masjidnya, kemudian dia tunjuk isyarat tangan dia gini. Dia tunjuk isyarat tangan dia ke bawah. Lalu dia kata kepada orang ramai, siapa dia beri tangguh ke orang susah, dan siapa dia buang terus hutang tu, maka orang begini selamat daripada panah api neraka jahanam. Maknanya ini kelebihan yang akhirlah pada malam ni, ke mana-mana tangguh ke orang dak saja. Tangguh ke orang ni dak saja. Mu jangan rasa saja tangguh. Jangan sama sekali. Tangguh ke orang banyak benda malam ni, terutamanya hak di kampung akhirat. Hak dunia doa yang mustajab ni, hak dunia ni. Mun nak lama ni dak boleh tu. Ni doa yang mustajab bila mau tangguh ke orang. Inilah yang boleh kita ambil malam ni. Benda hak kita dengar, harap-harap kita beramal lah. Jangan takut hutang ke sama saing. Kemudian dia tak boleh bayar, dia tangguh. Moga kita tak jadi apa-apa kita kalau tangguh ke orang. Kalau kita banyak lagi di rumah ni. Itu dia tangguh 300 riyal. Apa benda dengan 300 riyal? Kita banyak lagi di rumah. Gerang tanah 3 beg kita. Dah, benda yang duk takut sangat 300 riyal. Tangguh mana ni kakak banyak lagi dia kampung akhirat yang kita akan dapat kelebihan. Padang dah malam ni situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutabi'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihah
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.